Setiap musim bunga, Vladimir Putin mengadakan satu pesta untuk seluruh dunia melihatnya. Di tengah-tengah para tetamu, terdapat pemimpin, menteri, bilioner, 20.000 orang dari lebih 130 negara. Semuanya dijemput ke bandar tempat dia dilahirkan. Dan semuanya hanya untuk mendengar satu ayat sahaja. Rusia kuat, Rusia memegang kendali. Tahun ini, para tetamu telah tiba. Dan perkara pertama yang mereka lihat bukanlah Rusia yang kuat. Ia adalah satu tiang asap hitam yang naik di atas bandar. А это как оно так? Ты увидел, как это началось? Beberapa jam sebelum sarapan, drone Ukraine telah merentasi lebih daripada 1.100 km wilayah Rusia dan menyerang bandar tempat Putin dilahirkan. Tepat pada satu-satunya hari dalam setahun di mana seluruh dunia memerhatikannya. Pada hari yang dia sendiri pilih untuk membuktikan bahawa Rusia selamat. Dunia menganggapnya sebagai satu lagi penghinaan untuk Putin. Tetapi ada satu butiran penting yang tidak ramai perasan. Kerana itu bukan serangan yang menembusi pertahanan Rusia secara kebetulan. Ia adalah serangan yang memilih setiap sasaran dengan sangat teliti. Dan apa yang menjadi sasaran itu bersama-sama mempunyai banyak sebab untuk membuat Putin dan kerajaannya sangat bimbang. Untuk memahami sebabnya, Anda perlu lihat apa yang terbakar pada pagi itu. Dan sasaran pertama sudah banyak menceritakan segalanya. Tapi sebelum itu, biar saya beritahu awak hari apa itu. Sebab apa yang sedang berlaku di Saint Petersburg bukanlah satu acara biasa. Ia adalah Forum Ekonomi Antarabangsa Saint Petersburg. Anggaplah ia sebagai versi Rusia bagi Davos. Perjumpaan tahunan di Switzerland itu yang menghimpunkan para pemimpin, bankir, dan pelabur terbesar dunia. Ia adalah pentas yang Rusia adakan setiap tahun untuk memberitahu dunia bahawa mereka masih lagi kuasa besar, bahawa berbaloi untuk melabur di sana dan bahawa sekatan tidak melumpuhkan apa-apa. Dan tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa ia adalah pesta peribadi Putin. Forum itu berlangsung di bawah naungan beliau sejak 2006. Dialah yang menutup acara itu sentiasa dengan ucapan besar di sesi utama. Dan pada tahun itu, ucapan tersebut dijadualkan 2 hari selepas serangan itu. Arab Saudi adalah tetamu kehormat. Dan malah seorang wakil yang berkaitan dengan Rumah Putih Trump telah mengesahkan kehadiran di kalangan penonton. Jadi, fikirkan tentang pemilihan masa itu. Daripada semua hari dalam setahun, Ukraine memilih tepat pada hari di mana Putin mempunyai bilangan mata asing terbanyak memerhati bandar beliau. Nampak macam satu provokasi sahaja, tapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Dan ada satu perkara yang anda perlu tahu. Untuk memahami betapa besarnya perkara ini, serangan itu bukan berlaku begitu sahaja. Sehari sebelum itu, Rusia telah melancarkan lebih daripada 600 drone dan peluru berpandu ke atas bandar-bandar Ukraine, membunuh lebih daripada 20 orang termasuk kanak-kanak. Saint Petersburg adalah jawapan daripada Ukraine dan ia adalah satu jawapan yang mengagumkan. Sasaran pertama ialah sebuah terminal minyak kira-kira 16 km dari pusat di mana forum itu akan berlangsung. Dan inilah perkara pertama yang anda perlu faham. Bagi Rusia, minyak bukan sekadar minyak. Ia adalah sumber wang yang membiayai peperangan. Ia adalah sumber utama yang membiayai peluru berpandu, askar dan kereta kebal. Sebab itulah, Ukraine telah menjalankan kempen sistematik terhadap kilang penapisan dan terminal minyak Rusia selama lebih setahun. Dan angka-angkanya sangat menakutkan bagi Rusia. Pada beberapa ketika, hampir 40% kapasiti Rusia untuk mengeksport minyak telah terhenti dengan barisan kapal tangki minyak menunggu. Di Teluk Finland, di kawasan yang diduduki, stesen minyak terpaksa mengehadkan jumlah minyak yang boleh diisi oleh setiap orang.
Paip yang menyokong perang itu semakin kurang menitis. Jadi, terminal yang terbakar itu sendiri sudah masuk akal untuk menyerang sumber uang. Tapi disitulah keadaan menjadi pelik. Kerana pada malam yang sama di sebelah lain bandar, sasaran kedua telah diserang. Dan ia nampaknya tiada kaitan langsung dengan yang pertama. Sebelum kita teruskan, jika anda suka analisis ini, jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Apa yang akan datang ini adalah bahagian yang hampir tiada siapa perasan. Sasaran kedua ialah sebuah kapal perang. Sebuah korvet Rusia bernama Boyki telah diserang di dalam pangkalan tentera laut Kronstadt yang terletak betul-betul di pintu masuk ke Saint Petersburg. Ia adalah salah satu kapal paling moden dalam armada Rusia, dilengkapi dengan peluru berpandu yang mampu menenggelamkan kapal musuh. Dan pada pandangan pertama, ia memang tak masuk akal kan? Kenapa nak bazirkan drone yang berharga pada sebuah kapal yang sedang berlabuh di pangkalan di seberang bandar jauh dari terminal minyak? Itu dua sasaran yang sangat berbeza. Atau sekurang-kurangnya itulah yang nampaknya. Tapi disinilah kaitan yang mengubah segalanya. Kapal korvet ini Boyki adalah sebahagian daripada skim yang melindungi minyak Rusia di laut. Ia berfungsi begini. Rusia menggunakan armada kapal tangki minyak yang menyamar. Kapal-kapal lama dengan bendera negara lain pendaftaran palsu untuk menjual minyak sambil mengelak sekatan. Ia dikenali sebagai armada hantu. Dan kapal perang seperti Boyki digunakan untuk mengiringi dan melindungi kapal-kapal tangki minyak tersebut. Untuk memberi anda gambaran, pada tahun lepas, korvet yang sama ini telah mengiringi sebuah kapal kargo melalui Selat Inggeris, laluan laut antara England dan Perancis. Itulah kali pertama Rusia menghantar kapal perang untuk mengiringi armada hantu melalui kawasan itu. Dan tentera laut British memantau semuanya dari dekat menggunakan sebuah frigat dan pesawat. Kapal korvet itu juga pernah mengiringi kargo tentera yang keluar dari pangkalan Rusia di Syria. Maksudnya, ia bukan kapal biasa, tetapi merupakan aset penting dalam logistik peperangan Rusia. Dan ada lagi, para penyiasat mendapati bahawa Boyki pernah memalsukan isyarat pengenalan dirinya sendiri. Ia muncul dalam sistem penjejakan seolah-olah ia hanyalah sebuah bot nelayan biasa. Sebuah kapal perang menyamar sebagai bot nelayan kecil. Armada hantu yang diambil secara harfiah. Kau faham apa yang berlaku? Ia bukan dua sasaran yang tiada kaitan. Ia adalah perkara yang sama diserang dari dua arah wang minyak. Dan kuasa yang melindungi wang itu. Ukraine telah menyerang pendapatan Rusia di terminal, di darat, dan menyerang sekali lagi kapal yang menjaga pendapatan itu di laut. Dan ada satu perkara yang memberi kesan simbolik yang sangat besar. Korvet itu telah diserang di pangkalannya sendiri, di tempat sendiri. Ia telah berhenti untuk dibaiki sejak Februari. Seorang blogger tentera Rusia, salah seorang yang menyokong perang, menulis bahawa sebab kapal itu berada di situ tanpa perlindungan adalah satu isu yang bertanda asterik. Itu adalah cara Rusia untuk mengatakan ini adalah perkara yang memalukan. Lebih baik jangan cakap. Dan ini bukan kali pertama. Mengikut kiraan pihak Ukraine, ini adalah kapal ketiga dari armada Baltik yang mereka berjaya rosakkan dalam perang ini. Tetapi semua ini menimbulkan satu persoalan yang lebih besar. Bagaimana drone Ukraine boleh sampai sejauh 1.100 km? Mereka masuk ke pangkalan armada Baltik dan tiada siapa yang menghalang. Dan itulah soalan yang sepatutnya menakutkan kerajaan Rusia sebenarnya. Kerana 1.100 km adalah jarak yang sangat jauh. Ia adalah satu jarak yang selama berabad-abad menjadi pertahanan terbaik Rusia. Negara ini begitu besar, begitu luas, sehingga musuh tidak pernah dapat sampai ke pusatnya. Tapi itu sudah berakhir. Dan itu bukan satu-satunya kejadian. Beberapa minggu sebelum itu, drone Ukraine telah menyerang pangkalan udara Shagol di wilayah Chelyabinsk di pergunungan Ural lebih dari 1.700 km dari sempadan. Dan tahu apa yang paling menarik perhatian?
Wilayah itu di seberang pegunungan Ural sentiasa dianggap terlalu jauh untuk dicapai. Tak tersentuh. Tetapi Ukraine berjaya menghantar drone mereka ke sana dan merosakkan beberapa jet pejuang Rusia yang paling moden dan paling mahal. Korak ini berulang semakin jauh ke dalam. Tetapi bila bercakap tentang serangan di Saint Petersburg, tahu tak apa yang berlaku apabila drone akhirnya muncul di langit bandar itu? Pada beberapa ketika, lelaki-lelaki dilihat melepaskan tembakan ke arah drone, cuba untuk menjatuhkannya. Dan lihatlah, itu bukan cara untuk mempertahankan sebuah bandar besar. Itu adalah apa yang dilakukan apabila sistem pertahanan sudah gagal dan hanya tinggal untuk berimprovisasi. Rusia berkata mereka telah menembak jatuh ratusan drone pada hari itu. Mungkin benar begitu. Tetapi cukup hanya segelintir daripadanya yang berjaya melepasi. Dan mengenai sasaran yang betul supaya mesej itu sampai. Dan ada bahagian kedua dalam cerita ini yang hampir tidak boleh dipercayai. Saya sedang bercakap tentang senjata yang melakukan perkara ini. Drone jarak jauh yang paling banyak digunakan oleh Ukraine hari ini, setiap satunya berharga lebih kurang sama dengan harga sebuah kereta biasa. Sebahagian besarnya dibuat daripada papan lapis. Sebuah syarikat Ukraine menghasilkan kira-kira 200 unit sehari. Syarikat itu dipanggil Firepoint. Drone itu FP1. Setiap satu berharga sekitar $55,000 harga sebuah kereta. Dan Firepoint menghasilkan kira-kira 200 unit sehari. Hari ini, drone-drone ini menyumbang lebih daripada separuh daripada semua serangan jarak jauh Ukraine terhadap Rusia. Dan inilah bahagian yang menarik. Syarikat ini diasaskan pada tahun 2022 oleh orang yang bukan dari industri senjata. Ada arkitek, orang dari industri filem, malah pereka permainan video. Orang biasa yang selepas pencerobohan memutuskan untuk membina drone murah. Hari ini syarikat itu mempunyai antara penasihatnya tidak lain daripada Mike Pompeo, bekas setiausaha negara Amerika Syarikat, yang menyifatkan Firepoint sebagai titik perubahan. Untuk mengendalikan drone-drone ini sejauh itu, rakyat Ukraine telah mencipta satu skim yang bijak. Sebuah drone pengulang bergerak ke perairan antarabangsa dan menghantar semula isyarat kepada drone-drone serangan. Kemungkinan besar menggunakan internet melalui satelit. Teknologi murah, bijak, sukar untuk dihentikan. Dan di sinilah perkara menjadi tidak masuk akal. Di satu pihak, Rusia yang besar dengan kapal-kapal yang menelan belanja besar dan kedalaman wilayah yang terbina selama berabad-abad. Di pihak satu lagi, drone yang diperbuat daripada papan lapis yang kelihatan seperti mainan. Dan yang berharga seperti sebuah kereta. Dan di sinilah kita sampai ke detik penting dalam kisah ini. Detik di mana 3 sasaran itu berhenti menjadi 3. Ingat forum ekonomi dari parti yang diadakan oleh Putin untuk menunjukkan kekuatan. Itu bukan kebetulan dalam jadwal. Itu adalah sasaran ketiga. Dan satu-satunya daripada 3 itu yang bukan objek yang boleh kamu bakar. Itu satu idea. Forum itu wujud untuk satu perkara sahaja. Buktikan bahawa Rusia berada dalam kawalan, stabil, tidak boleh disentuh, terbuka untuk perniagaan. Putin akan naik ke pentas itu 2 hari kemudian secara peribadi untuk menjual imej itu kepada dunia. Juru cekap kerajaan Rusia sendiri sudah pun memberitahu bahawa ucapan itu akan memberi tumpuan kepada ekonomi, tetapi politik juga akan disentuh. Kerana menurut kata-katanya, hari ini tiada ekonomi yang murni. Maksudnya, sudah tidak boleh lagi memisahkan ekonomi daripada peperangan. Dan di pentas inilah Ukraine menyampaikan pesannya bukan kepada jenderal-jenderal Rusia, kepada para tetamu, kepada 20,000 warga asing yang baru sahaja tiba. Mesejnya mudah. Lihatlah di mana anda sedang duduk. Lihatlah apa yang Rusia tidak mampu lindungi. Bahkan di bandar tempat pemimpinnya dilahirkan. Bahkan pada hari yang paling penting dalam kalender mereka.
Dan ini bukan kali pertama Ukraine memilih pentas di mana Putin cuba untuk kelihatan kuat. Beberapa minggu sebelum ini, dia telah memendekkan perarakan tentera Hari Kemenangan di Moskow, simbol kebanggaan terbesar negara itu kerana takut serangan drone. Sesiapa yang memendekkan perarakan sendiri sudah pun menerima mesejnya. Jadi, lihat apa yang sebenarnya diserang pada pagi itu. Wang, terminal minyak, kekuatan, kapal yang melindungi wang itu. Dan pameran, imej sebuah negara yang berada dalam kawalan. Dia telah membongkar di hadapan seluruh dunia mesin yang memastikan Sankt Petersburg tetap berdiri. Dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Putin selepas itu. 2 hari kemudian beliau naik ke pentas dan berucap tentang Rusia yang kuat dan stabil. Seolah-olah asap itu tidak pernah wujud. Dan pihak berkuasa Rusia mengambil langkah untuk menghalang penyebaran gambar-gambar tersebut dan video kerosakan itu. Sebenarnya ini adalah sebahagian daripada dasar yang Rusia telah laksanakan di berpuluh-puluh wilayah dengan mengenakan denda kepada sesiapa yang menyiarkan gambar keadaan selepas serangan. Kesunyian ini adalah bahagian yang paling mendedahkan daripada semuanya. Jadi, kenapa mereka perlu menyembunyikan perkara ini? Kebakaran itu mereka padamkan dalam beberapa jam sahaja. Tapi gambarnya, iaitu imej sebuah negara yang sudah tidak mampu melindungi walaupun bandar tempat pemimpin itu dilahirkan pada hari yang dia sendiri pilih. Imej itu tidak boleh dipadamkan. Dan itulah sasaran sebenar. Bukan minyak, bukan kapal itu. Idea bahawa Rusia berada dalam kawalan. Setiap bulan yang berlalu, drone-drone sampai lebih jauh ke dalam, lebih murah, di lebih banyak tempat pada masa yang sama. Menjadikan idea itu semakin sukar untuk dipertahankan. Jadi, persoalan yang tinggal bukan lagi sama ada Rusia boleh mempertahankan Saint Petersburg, ia adalah persoalan yang jauh lebih besar. Berapa lama sebuah negara boleh memberitahu dunia bahawa mereka sedang menang sambil menyembunyikan gambar-gambar mereka sendiri? Tulis di ruangan komen apa pendapat anda tentang perkara ini. Inilah perkara yang akan kami terus pantau rapat di saluran ini. Jadi jangan lupa untuk melanggan saluran dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas apa yang akan datang. Jumpa lagi di video seterusnya.